الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. Terima kasih yang berbahagia Sri Datuk Datin Tuan dan Puan yang mudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari wukuf ini kita berada dalam satu majlis ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah kalau di Arafah Muttah merupakan hari yang paling sibuk ataupun masa yang paling sibuk di dunia. Kesesakan lalu lintas yang paling teruk sekarang berlaku di Arafah. Paling teruk dalam dunia itu ada setakat Malaysia. Jadi saya nak datang tadi jam daripada Kapah sampai ke Rawang jalan dalam hujan lebat masuk kawasan Syahna. Jadi jam panjang-panjang Lebuh Raya itu tak teruk lagi. Sebab nanti malam clear, besok pagi lagi clear. Tapi wukufnya Arafah dalam 2-3 hari ini akan jam. Dan kesesakannya adalah kesesakan yang sangat luar biasa. Sebab adanya program memuncak kepada ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf ini bukan satu benda yang biasa-biasa. Wukuf adalah satu perkara kemuncak dalam kehidupan. Semua orang faham kemuncak dalam kehidupan bila dia dah lulus periksa, bila dia dapat ijazah, dia duduk dalam majlis convocation, maka dia kata saya telah mencapai kemuncak hidup saya. Kadang belum kemuncak lagi, lepas tu sambung belajar lagi. Ada yang kata kemuncak kehidupan ni bila dia kahwin. Ya, berdebar-debar dia rasa nak kahwin. Ya, susah hati bunyi. Wartawan temu ramah lah, apa perasaan awak sekarang nak kahwin? Oh, I nervous. Kemuncak. Inilah satu kemuncak hidup kan. Kita nak berusaha keluarga, nak pindah ke rumah lain kan semacam. Ada juga macam itu. 2 bulan lepas tu cerai pula. Jadi kemuncak macam mana? Lepas tu kahwin pula apa kali kemuncak. Ada yang faham Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang faham kemuncak ni bila dia dapat pekerjaan, dapat apa yang diidamkan. Sebenarnya tuan-tuan, kemuncak kehidupan kita ialah kita berada di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itulah yang dikatakan kemuncak kehidupan. Sebab itu bila orang berada di padang Arafah, lain perasaan. Tak tahu macam mana perasaan bila kita wukuf di padang Arafah. Melihat semua memutih di hadapan kita dengan pakaian putih, dengan semua sama berlaku. Semua duduk situ. Ramai manusia. Atas bukit, atas gunung, bawah gunung, dalam kereta, bawah kemah. Semuanya duduk situ. Maka pada masa itu manusia merasa dirinya sangat kerdil, sangat halus. Sebab itulah disuruh kita wukuf. Wukuf apa makna? Wukuf maknanya berhenti. Wukuf maknanya berdiam diri. Itu dipanggil wukuf. Wukuf dalam bahasa kita ialah stop. Stop daripada semua aktiviti. Aktiviti dunia ke, aktiviti apa ke, stop. Nama dia wukuf. Duduk dia diam. Itu dipanggil sebagai wukuf. Yang kedua,
Wukuf di Arafah. Apa makna Arafah? Arafah berasal daripada perkataan arif. Arif maknanya ialah tahu, mengenali. Itu dipanggil arif. Yang arif, umpamanya, yang tahu, yang mahir, mengenali. Jadi wukuf di padang Arafah maksudnya ialah stop, berhenti untuk kamu mengenali. Jadi dua benda. Wukuf untuk kamu mengenali, berhenti daripada segala urusan dunia untuk kamu mengenali siapa diri kamu. Itu makna wukuf di padang Arafah. Berhenti apa ni? Berhenti apa ustaz? Nak tahu apa benda berhenti? Berhenti daripada bercakap soal dunia. Berhenti bercakap tentang kepentingan dunia. Berhenti daripada memikirkan urusan dunia. Tak payah fikir dunia. Yang kamu kena fikir sekarang diri kamu, diri kita sendiri yang kita kena fikir. Itu dia disuruh wukuf daripada Arafah. Sebelum ni sibuk macam-macam urusan. Kita ni masya-Allah, mana ada orang yang sunyi kosong pada kerja sibuk. Ada yang bagi alasan, ustaz, lepas saya pension insya-Allah masjid surau ni memang saya rapat ustaz. Lepas pension lagi sibuk juga. Sudah tak ada saja sekarang. Ya, ada orang dia kata ustaz lepas saya dah habis anak semua besar-besar semua ustaz. Bolehlah saya buat baju untuk orang agama. Dah kan cucu pula lagi sibuk pada bela anak lagi tak. Yang datuk kita membuat saya. Baik. Dah lama tak datang barakah itu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi ada orang yang sibuk memikirkan dunia nak sampai langsung. Semayang pun tak khusyuk. Semayang tapi ingat pada dunia. Macam mana MU kalah dengan MC? Banyak pula tu. Patutnya MC kalah sebab dia cuti. Cuti menang pula. Dalam semayang boleh teringat, Masya Allah. Sebab itu bila sampai wukuf, benda-benda tu tak boleh ingat. Kalau kita ada masalah isteri, bila wukuf daripada Arafah, hilang masalah. Kalau kita ada masalah keluarga, tak payah fikirlah di padang Arafah. Itu sebab tu nama wukuf. Berhenti seketika, berhenti sejenak, duduk diam-diam. Apa yang kita kena buat? Kenali diri kita sendiri. Siapa kita sebenarnya? Siapa kita di sisi Allah? Siapa itu Allah? Yang itulah maksudnya wukuf di padang Arafah. Bila kita dah duduk ramai-ramai, tak kira lah siapa kita. Baik sihat, baik sakit, kena duduk di situ. Sakit diusung bawa, duduk jam situ. Kena hantar balik, bukan pergi balik. Semua kena buat wukuf. Begitulah bandingan. Bila semua orang nak buat haji, kena duduk wukuf, kena pergi wukuf. Bandingannya begitulah di hari kiamat. Semua orang akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tak ada siapa pun ketinggalan. Sakit pun sakit, kena bangun semua pergi ke wukuf untuk dapatkan haji. Kalau tidak, tak dapat haji. Jadi bandingan begitu di padang mahsyar. Semua orang mutih. Tak ada orang yang pakai di padang Arafah wukuf ke baju merah jambu. Tak ada, tak pernah tengok lagi setakat ni. Baju ihram merah jambu. Kenapa kamu tak pakai putih? Saya suka merah. Dah boleh tuan-tuan. Kena putih je. Semua sama je. Raja ke, menteri perdana ke, menteri ke, semua orang kena pakai pakaian ihram. Sama je. Duduklah situ. Begitulah bandingan di hari kiamat. Semua orang sama. Cuma di hari kiamat, orang bangun dalam keadaan, dibangkitkan dalam keadaan tiga. Tak berkasut, tak bersunat, tak berpakaian. Nah, bangun semua. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, semua orang dibangkitkan dalam hari kiamat. Yang tidur-tidur dalam kubur semuanya bangun. Yang kena seksa pun kena bangun. Sampai yang sedang nikmat dalam kubur bangun, marah daripada malaikat. Celaka. Siapa yang tunjukkan aku tidur ni? Jawab malaikat, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Kiamat dah sampai. Bangun.
bangun dalam 3 benda. Tak berpakaian, seubat benang tak ada. Tak berkasut, tak bersunat. Macam budak yang baru lahir gitu. Budak yang lahir mana ada baju? Ada budak-budak baru beranak terus pakai baju kok. Ya Allah, cantik gila baju dia, mana ada. Tak ada berkasut, keluar-keluar kaki ayam. Begitulah kita. Cuma kita besarlah lahir di hari kiamat nanti dibangunkan. Ustaz, jadi udah kalau tak ada berbaju, tak ada malu Ustaz. Aku nengok kamu, kamu nengok aku. Di hari kiamat tak ada dah masa nak nengok-nengok orang. Terlalu takut pada Allah, terlalu sibuk pada Allah, sampai tak ada perasaan nak tengok orang lain. Kita dalam sibuk-sibuk tu gendak juga. Udah nak angkat takbir dah, sembahyang. Dia ada lalu depan, tengok dulu, angkat kemudian. Tapi di hari kiamat tak ada masa dah tuan. Punya sibuk, tak ada siapa nak menengok siapa lagi punya aurat. Berbondong-bondong berjalannya menuju kepada mahsyar. Ada yang merangkak, ada yang berjalan muka ke bawah, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada berlunggang kenderaan. Itu yang pagi tadi saya ceramah di Masjid Setiawan. Ada orang yang faham. Dia kata korban Ustaz, sehatilah saya. Kongsi 7 orang, lembunya kurus. Yang 7 orang yang kongsi dengan saya tu semua bergemuk Ustaz. Takut tak muat Ustaz. Oh kita ni. Subhanallah. Dia faham lembu tu besok dah nunggu dia di hari kiamat. Cepatlah ajar nunggu dia. Dia faham pula 7 orang nak naik semuanya badan saya sihat. Korban kita tu tak dibawa ke langit. Korban kita tu tak dibawa menghadap Allah. Yang dibawanya pahala je. Tuan-tuan jangan faham lembu tu pula dibawa. Itu dia bercakap dengan lembu tu. Jangan lupa ya, kenal lah muka saya ni, kau lupa nanti. Lembu pun geleng kepala. Dia faham lembu tu, orang tak faham. Jadi tuan-tuan bila duduk wukuf di padang Arafah, bermula daripada tergelincir matahari. Sekarang ni dah kira tergelincir, dekat tergelincir Zuhur dah lima. Mereka sekarang ni dah tergelincir. Dah start. Masa itu semua orang berdoa, bertahlil, baca Quran, bertasbih, berzikir. Tiba-tiba saja menangis. Nangis suami isteri. Duduk-duduk orang kecil doa, menangis. Tak tahu sebab apa menangis. Orang yang pergi haji tahu. Kalau dia pergi haji dia tak menangis, dia tengok orang menangis. Apa dia menangis? Maknanya tak apa sihat. Manusia yang bila dia sedar diri, ya Allah, aku ni kecilnya, ya Allah. Aku ni henanya, ya Allah, di hadapanmu, ya Allah. Kalaulah aku tidak ada kudrat, ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak ada upaya, aku tak ada kekuatan. Lemahnya aku, ya Allah. Itu yang menitik air mata di wukuf padang Arafah. Yang ada kawan peluk kawan, yang ada suami peluk suami, minta maaf lah abang, saya punya dosa dengan abang. Abang dah lama maafkan kamu. Abang minta maaf pada kamu, ya. Ya, dah lama maafkan abang. Dunia akhirat abang elok lah. Abang dah kahwin 3. Abang tadi kena gaji. Dan saya juga gaduh pula daripada Arafah. Orang lain menangis, dia pun gaduh. Jadi tuan-tuan, waktu itu itulah waktu yang sangat istimewa. Bila dah ukur semua, kita pun nak tolak ke Muzdalifah. Dan jauh pun Arafah Muzdalifah 8 km dia. Tapi itulah pergerakan yang semakin hebat. Semakin hebat. Nak ngutip batu, nak bermalam di Muzdalifah sambil ngutip batu. Ada orang yang dah cuk batu daripada rumah. Dibawa siap-siap daripada Syahalah di batu. Apa yang berat baik kamu ni, yuk? Batu. Nak buat apa? Melontar di jembat. Tak boleh kutip ke sana. Takut tak cukup. Dia bawa siap-siap tuan-tuan. Dia pun tu suami 100, isteri 100. Apa nak melontar? Nak mina, nak melontar di jembat. Jadi dari situ tuan-tuan cuba tengok. Ada orang yang 8 km 5 jam belum sampai. 6 jam belum sampai. Lambat gila. Ada orang yang 20 minit sampai. Masya Allah. Bila kamu sampai? Kamu sampai lama dah, tidur lah pun. Engkau bila sampai? Aku baru 6 jam. Masya Allah, lama ya. Tak tahu lah, yang jalan kaki lebih awal daripada kami naik bas. Begitulah bandingan di hari kiamat. Ada orang yang sampai cepat ya, melintasi titian Sirat.
Ada yang merangkak sampai, ada yang slow sampai melintasi titian sirat. Semua bandingan-bandingan itu sekarang berada di tanah suci Makkah. Sekarang berada di masyair. Sekarang ada di tempat-tempat yang dipanggil sebagai manasik haji. Itu bandingan yang akan kita lalui. Jadi nak melalui di hari kiamat, wajib kita tempuh saat-saat ini. Apa bekalan yang kita nak bawa? Kalau nak pergi haji, bekalannya wang. Kalau nak pergi haji, bekalannya tenaga. Kalau nak pergi haji, bekalannya beg. Sebab tu orang haji tak pernah tertinggal dengan beg. Jemaah haji mana ada daripada awal sebelum pergi Mekah dah beg dah. Bungkus kain baju, buka balik. Dah bungkus, buka, tutup balik. Selagi tak naik berterbang, lagi itulah dia buka beg. Di Kelana Jaya pun dia buka. Tengok lagi. Ihram 4 cukup. Keluar dalam 2. Tapi saya tak keluar dalam saja. Campur pula keluar dalam. Kasut pun dia tengok. 3 pasang cukup. Dia cek tak habis-habis tu tak sampai di Kelana Jaya tu. Dah ikat elok-elok, dah masuk dalam bas, dalam kuil terbang, baru dia diam. Sampai di Jeddah, sampai di Madinah airport, dia sibuk beg dah. Cari beg ni, duk ngusung sana, ngusung sini. Gaduh dengan Bangla heret beg tu pula. Bangla pegang beg dia, dia marah. Bangla kata, tak apa, saat ni dia bagi kat Bangla. Bangla minta baksis. Baksis melotok kamu, apa benda baksisnya dia tak faham. Gaduh dengan Bangla pula. Sampai ke hotel pun masih ingat beg lagi. Bertimbun beg depan hotel, duk cari beg dia. Naik di atas tu pun Bangla letak beg tak betul pun dia marah. Buka dalam hotel pun beg tak habis-habis dengan beg. Sebab ada bekalan dalam beg. Ada apa? Ada gunting, ada pisau, ada lesung sambal. ada serunding, ada pakaian, ada baju. Ada wang dia sikit, ada stokin dia, ada urat dia. Itulah kalau hilang beg ni ustaz, hancurlah saya ustaz. Oh, mana nak cari ubat, mana nak cari benda ni, bolehlah cari lambat lah ustaz. Oh, nak harakat oi. Jadi bekalan orang nak pergi ke Mekah itulah dia. Bekalan kita nak menghadap Allah di hari kiamat bukan beg. Bekalan dia nama dia amal. Bekalan dia nama pahala. Bayangkan tuan-tuan kalau jemaah haji tertinggal beg sandal, hilang beg sandal, hilang beg troli dia, beg apa nama bagasi dia. Tak susah dia. Nak menghadap orang sana, minta orang sini, minta orang sana, telefon orang Malaysia, masukkan duit dalam tabung haji. Nombor tabung haji pula tak ingat. Allah Akbar, susah ni hidup kalau beg hilang. Bayangkan di hari kiamat kalau pahala pula kita hilang. Pahala yang kita bawa sekarang di dunia ni, yang kita buat persiapan, bila sampai di hari kiamat, hilang pahala. Hilang sebab apa ustaz? Oh, banyaklah. Pertamanya sebab tak diterima amalan. Amalan kita di dunia ni, kita perasan kita dapat amalan sudah dikira pahala. Bila sampai di hari kiamat, buka-buka catatan kosong. Masya-Allah. Malaikat bagi kecil kitab catatan. Mana pahala sembahyang aku? Mana? Dah tak ada. Mana pahala haji aku? Pun tak ada juga. Ini yang kita takut tuan-tuan. Di hari kiamat ada 2 keadaan. Satu yang dapat tangan kanan, satu yang dapat tangan kiri. Orang yang dapat tangan kanan itu kadang-kadang dia buka catatan amalan dia, penuh amalan dia. Sampai dia kata kat malaikat, engkau silap bagi ni. Ini bukan buku aku ni, aku tak pernah buat haji, macam mana dapat pahala haji? Malaikat kata itulah buku kamu. Mana ada silap? Malaikat ada mana ada silap? Aku buat baju betul lah. Dia bukan manusia. Tersilap sana, tersilap sini. Dia betul lah. Tapi aku belum pernah pergi haji. Macam apa aku dapat pahala haji? Dia buka semua, ada amalan dia. Ada amalan dia. Dapat pahala itu, dapat pahala ini. Ada orang pula dapat kitab belah kiri. Bila buka, mana pahala haji aku? Mana pahala semayang aku? Oh, sudah. Ini silap buku ni. Tidak. Itulah amalan kamu. Habis itu kenapa kosong? Inilah tajuk pertama. Amalan yang diterima. Mukadimah saja tuan-tuan setengah jam. Belum masuk tajuk lagi. Terus je. Maknanya nak habis pukul berapa? Fikir-fikir dah tengok.
Baik, jadi kita tengok amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak bawa di hari kiamat ini, dasarnya ada dua. Pertama, niat di hati. Nama dia ikhlas. Nombor satu, amalan yang dibuat bersadarkan kepada keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Okey, Pak Haji malam ni saya akan sentuhlah dekat diri satu. Salam baitullah. Saya tak nak sentuh panjang-panjang masa buku. Pasal malam ni pun tajuk wukuf di padang mahsyar. Wukuf di padang Arafah dan wukuf di padang mahsyar. Dua tajuk malam. TV 1 jam 9 malam. Malam besok pula korban dan yang terkorban. Okey, dua malam berturut-turut. Saya raya kat Kasaburi tu. Okey. Jadi tuan-tuan, dua dasar ini. Dasar yang pertama, asalnya ialah niat. Amalan kita diterima yang pertamanya Allah tengok kepada niat. Niat dulu. Niat mesti lillahi ta'ala. Apa benda pun mesti kerana Allah. Lain campur dengan Tuhan ditolak. Bersekutu dalam niat ditolak. Bersyarikat dengan niat dengan Allah ditolak. Kenapa kamu buat haji? Dah tak buat haji balik. Nama sampai, surat sampai, pergi lagi. Aku malas lagi. Tapi dah mak aku pun ajak teman, tak apalah. Namanya bukan kerana Allah, sebab mak aku ajak teman. Kenapa kamu sembahyang? Allahu Akbar. Bapa mertua sampai. Dia pula kata sembahyang. Paksa dah sembahyang. Kamu tanya pada pak mertua pula, kenapa pak cik sembahyang? Allah dah sampai mana? Rupanya dua-dua tak sembahyang. Itu keluarga ni. Dua-dua berlaku. Pak mertua pun buat sembahyang, nantu pun buat sembahyang. Balik pak mertua, nantu kembali tak sembahyang, pak mertua pun tak sembahyang. Ini orang yang sembahyang bukan kerana Allah. Kenapa makcik puasa makcik pada Arafah ni? Ya Allah Ustaz, oi 2 hari lepas makcik pergi hospital, kecil manis dalam belah. Jadi doktor suruh puasa dah, puang tak makan, daya-daya dah sikit, itu je makcik puasa tu. Sebab hari Selasa kita jumpa lagi sekali. Maknanya puasa sebab nak kurangkan diabetes, bukan kerana apa. Okey. Ni hari ni hari wukuf. Hari sunat puasa 9 Zulhijjah. Jatuh pada hari Sabtu. Banyak orang duduk keliru. Dia kata, Ustaz boleh ke puasa hari Sabtu? Sebab semalam hari Jumaat saya tak puasa. Kalau puasa hari Sabtu kita kena buat kawan. Kalau puasa hari Sabtu kita mesti ada geng puasa hari Jumaat. Ataupun kalau puasa hari Sabtu kena ada geng puasa hari Ahad. Hari Ahad besok tak boleh puasa hari raya. Jadi saya pun tak puasa lah hari Sabtu Ustaz hari ni sebab semalam saya tak puasa. Oh dah tak puasa pula. Tuan-tuan, hari wukuf dia dipanggil hari sunat yang berdiri dengan diri dia sendiri. Hari wukuf ialah puasa sunat yang berdiri dengan dia tu sendiri. Bukannya yang kena tengok Sabtu tu, kena tengok tarikhnya tu. Tarikhnya ialah 9 Zulhijjah. Hari apa pun hampa sah. Jangan tengok Allah 9 Zulhijjah hari Sabtu pula tak boleh puasa. Lah, apa saya buat tak boleh puasa? Hari Sabtu jangan tengok Sabtunya. Tengok apa? Tengok tarikhnya. Tarikh tu khas 9 Zulhijjah, khas puasa sunat. Puasa lah. Tapi semalam Ustaz, saya tak ada teman dengan puasa Jumaat. Oh, macam mana? Saya pun tak apa. Tak apa Ustaz. Tak apa Ustaz. Takutlah Ustaz. Kalau takut Ustaz, makan. Bila makan, lemak nasi aku pun tak lemak. Dah orang kata boleh puasa. Boleh puasa lah. Apa masalah? Baik, jadi tuan-tuan, dasar yang pertamanya ialah ikhlas. Dan ikhlas ni pula, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap. Tuan-tuan ni yang cakap ikhlas ni, jangan beritahu ikhlas ni. Abang, ambillah air kaktus ni. Ikhlas dari saya. Tak payah cakap. Ikhlas benda dalam. Yang tahu siapa? Kita dan Tuhan. Hanya kita dengan Allah saja tahu kita ni ikhlas ataupun tidak. Tidak ikhlas. Sebab tu kalau tuan-tuan sebut ikhlas tapi dalam hati tak ikhlas, Allah Maha mengetahui. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Sebab tu kita bagi. Tak payah langsung ini adalah sumbangan ikhlas saya.
Mana kameraman tadi? Oh, sudah. Tadi kata semangat ikhlas. Saya udah sibuk nanya reporter pula. Sebab tu kita tak payah nak sebut ikhlas. Sendiri boleh bagi tahu kita ini adalah ikhlas ataupun tidak. Yang Allah terima ialah keikhlasan. Okey. Kalau dia boleh korban, takkan aku tak boleh korban. Kalau dia boleh korban lembu, takkan aku lembu. Ya, aku mesti buta. Yang itu bukannya satu sifat yang tak elok, bagus. Berlumba-lumba untuk kebaikan, bagus. Itu tidak termasuk kepada ikhlas atau tak ikhlas. Kita disuruh berlumba-lumba dalam ibadat, melawan-lawan. Yang itu memang disuruh. Yang tak maunya ialah ketidakikhlasan di dalam ibadat. Kita buat ibadat dalam keadaan terpaksa. Kita buat ibadat dalam keadaan malas. Kita buat ibadat dalam keadaan diungkit, mengungkit. Itu tanda-tanda tak ikhlas. Semayang dalam keadaan malas. Bangun subuh tu, malasnya aku menggeliat. Menggeliat. Hei, kena bangun subuh pula. Semayang 7 suku subuhnya. Apa yang malas? Dia dah habis subuh. Subhanallah. Jaga-jaga tetap. Yang disuruh pertamanya ialah mukhlisi dalam bukti, ikhlas kerana agama. Sebab itu Tuhan tak tengok jumlah. Tuhan tak pernah tengok jumlah. Tuhan tengok kualiti, bukan kuantiti. Tuhan dia tengok ialah kualiti. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang paling bagus amalannya? Dia tak tanya siapa di kalangan kamu yang paling baik, yang paling banyak amalan. Allah tak sebut. Berapa kali kamu pergi haji? Haji? Saya dah 20 kali. Kamu pula berapa? Saya baru sekali. Saya 20 kali. Sudah macam Samsik gelaknya. Tak bangga-bangga. Apa? Cukuplah sekali, tapi pergi tu dengan penuh kualiti. Duit yang halal, hati yang bersih, amalan yang banyak. Masa buat haji, tak bergaduh, tak buat benda fasik, tak berbangkang. Semuanya dalam keadaan elok je. Tak menolak sana, tak tolak situ. Allah tengok kualiti. Apa makna kamu pergi 20 haji? 20 kali kamu pergi haji, tapi kamu potong kota orang. Pasal apa? Potong kota orang, ambil kota orang. Sebab kamu ada kabel. Kabel apa Ustaz? TMB? Ada kabel telekom. Dia guna kabel besar belaka. Bila dia pergi dah potong kota orang punya, orang lain yang tak boleh pergi itu mati macam. Sepatutnya nama dia naik. Dengan sebab kita dah pakai orang ni punya kota, orang tadi tak boleh naik. Duduk statik di situ. Kita dah ambil orang punya. Sedangkan kita dah pernah pergi. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita tak mau kita buat haji ni semata-mata saya boring lah. Saya bisnes saya slow lah Ustaz. Tension lah. Secara nak pergi Mekah rehat dalam 10 hari, 20 hari. Lepaskan tension saya Ustaz. Bukan macam itu. Yang dikatakan ketenangan itu akan datang pada kita. Kita dah pernah pergi umrah. Kita dah pernah pergi haji. Kita bawa orang lain. Kita bawa orang. Kamu tak pergi haji tak? Silakan. Aku tolong kamu buat. Ataupun ada orang susah. Daripada aku pergi umrah kali ke 40. Kali ni aku bagilah orang miskin. Rumah dia terbakar. Bagi. Semalam saya tengok satu orang dengan anak dia duduk di tandas. Anak umur 4 tahun dengan upah dia tinggal di tandas dekat ibu. Menang kan? Ya. Ada gambar dia dalam handphone. Saya dah telefon dengan Yayasan Bina Upaya tu ambil kes. Macam mana ni? Upah dia jaga tandas gaji RM360 sebulan. Mak lari. Tinggalkan baby. Yang bapa pula pisah dadah. Akhirnya upah paksa belah. Duit tak ada. Jaga tandas. Paksalah bawa cucu ni daripada umur 2 tahun sekarang sampai 4 tahun. Kerja dia duduk dalam tandas. Masya Allah, subhanallah. Kita pula pergi duduk dekat hotel. Sofa, Raibah, Continental, Hilton. Bila saya Ustaz kalau boreng-boreng gini tempat saya Ustaz. Duduk 4 hari balik, balik.
Yang makcik tadi dengan anak dia duduk dalam jamban, dalam kandang, berhari-hari kamu tak tolong. Sebab itu tuan-tuan, Allah tidak melihat pada jumlah berapa kali kita beribadah. Allah melihat kepada kualiti ibadah. Jadi kualiti ibadat itu berdasarkan kepada hati. Sebab itu orang yang berdasarkan kepada hati, kalau dia ikhlas, susah pun dia sabar. Sebab dia ikhlas, dia tak merungut. Dia tak kata kenapa dia orang ni perintahkan buat haji di Mekah panas-panas macam ni. Keluar kat Syarah kan senang. Keluar kat stadium senang. Rumah dekat, semua dekat. Itu jawapan orang tidak ikhlas. Duduk di Arafah bersesak-sesak. Urusin ni aku, ya Allah, tanda je sikit orang ramai. Merunguk saja, ini tandanya orang tak ikhlas. Makan pula makanan mu'assusah. Nama pun mu'assusah. Mu'assusah dia mu'assusah. Susah penuh kita. Lauk tak sedap, ayam ni daging putih. Ada je tak kena. Orang macam ni nama dia tak ikhlas. Orang yang ikhlas ni tuan-tuan, dia tak merungut. Macam saya sekarang kan, panas tuan-tuan, kipas tak ada. Saya tak merungut, besar apa. Bagi lagu saya kipas. Bagi pusing. Baik, tuan-tuan ada rahmat Allah. Nombor 2, benda yang nak menjadikan amalan kita diterima ialah muttaba'ah, iaitu mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Muttaba'ah ni maknanya ialah buat macam mana Nabi buat. Itu syarat nombor 2. Nabi sembahyang zuhur 4, kita 4. Nabi sembahyang subuh 2. Jangan tuan-tuan buat lebih pada 2. Ustaz, dulu waktu saya kerja, memang saya subuh 2 rakaat. Sebab kan kita sibuk kan, jadi pukul 2 rakaat cukup Ustaz. Tapi bila makcik dah bencin, rasa macam sekejap sangat dulu, tak puas kan. Sekarang makcik buat 8 rakaat subuh. Oh boleh makcik ya? Oh tak boleh pula. Kalau kita sedekah RM2, besar pahalanya. Kalau sedekah RM8, lagi besar Ustaz. Sekarang saya buat subuh 2 rakaat dulu, sekarang saya buat 8, lagi besar pahala. Tak boleh makcik, 2 tetap 2. Tak boleh subuh buat 4, 8 tak boleh. Tak boleh Ustaz, nak tambah-tambah topak pun tak boleh makcik. Sebab Nabi cuma buat 2. Apa zaman sekalipun takkan berubah, walaupun tuan-tuan sibuk. Oi tuan-tuan, dia tak bayar sibuknya macam mana, ya Allah, subhanallah. Sibuk lepas sembahyang subuh pukul 6, tuan-tuan berderak zuhur 4. Lepas zuhur 4 rakaat, asar 4. Lepas asar maghrib isyak pula. Habis sembahyang semua 6.30. Isteri tanya, lamanya abang sembahyang subuh? Aku sembahyang semua sekali untuk jadi nanti tak habis sembahyang zuhur, sadah senang. Kita kan sibuk, jadi keluar kahwin anak kita. Kita proses siap senang, nama dia qada dan jamak. Boleh ke abang? Aku tak bolehnya Tuhan memahami masalah hamba-Nya. Oh, dia ingat Tuhan tu sebab saudara dia. Suka ibadat dia nak buat. Tak boleh. Mesti buat macam mana Nabi buat. Inilah syarat. Ini syarat kita korban. Saya ni macam-macam. Daripada hari Khamis malam Jumaat sampai tadi, orang duk telefon saya, duk tanya saya lah, boleh ke Ustaz orang bukan Islam makan daging korban? Sebab baru ni kita orang dengar dalam Koran Perdana, dia kata ada satu ustazah, saya kata boleh makan bagi